Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, berjumpa lagi dalam channel ini, Vlog Bro Faiz. Dan kalau tuan-tuan suka dengan channel perkongsian yang saya buat, boleh subscribe. Okey, baik. Hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, kekuatan versus kelemahan. Okey, untuk sesi kali ini, saya nak kongsikan kekuatan dan kelemahan. Orang kita, termasuklah saya sendiri, kita banyak kadang-kadang tersilap. Kita letakkan kadang-kadang kelemahan kita tu lagi besar daripada kekuatan kita. Kita tak dapat nak tahu di mana kekuatan, di mana kelemahan. Saya ambil contoh. Bagi contoh sekarang ni, guru-guru nak mengajar anak murid secara online. Okey, cikgu Cikgu, kalau dulu dia mengajar di dalam kelas, dia sangat selesa mengajar. Dia jadi macam dialah besar, dialah segala-galanya, dialah yang mengetuai, yang mengepalai di dalam kelas. Jadi dia rasa macam tak ada apa-apa, dia selesa untuk bercakap. So di situ ada kekuatan dia. Tetapi bila sampai zaman PKP, mengajar secara online dan sebagainya, dia rasa banyak kekurangan. Sehingga dia rasa dia tak dapat nak memberi sepenuhnya mengajar anak murid. Dia dah disetkan seolah-olah kekurangan dia ni dari segi nak editing, nak bercakap depan video, nak bercakap depan kamera, dan macam-macam lagi. Bagi dia itu kelemahan yang besar. Sedangkan dia lupa kekuatan yang dia ada di dalam diri dia adalah dia ada kemahiran mengajar. Contoh, dia mengajar matematik, contoh dia mengajar bahasa Melayu dan sebagainya. Dia jangan fikir apa yang orang fikir. Dia jangan fikir apa tahap pendidikan mak ayah yang sedang menonton dia mengajar anak-anak mereka. Dia jangan fikir apa yang akan dikritik oleh orang ramai di luar. Dia kena fikir apa? Dia kena fikir apa kekuatan dia. Kekuatan dia adalah mengajar subjek matematik sebagai contoh. Dia ajarlah matematik ni dengan macam mana seolah-olah dia mengajar di dalam kelas, supaya anak murid yang dia faham dan sebagainya. Kelebihan, dia kena nampak kelebihan. Bila dia mengajar secara menggunakan teknologi secara visual, anak murid boleh ulang dan ulang dan ulang video yang dia buat ataupun secara Google Meet yang dirakam, mengajar sekali tetapi boleh diulang-ulang berkali-kali. Di situ kelebihan, di situ kekuatan. Tuan-tuan, puan-puan, memang normal kepada kita bila berdepan dengan benda baru, kita rasa di luar keselesaan, di luar zon, comfort zone kita. Bila kita dalam kelas, kita rasa macam okey, tapi bila dalam alam maya, kita rasa tak selesa. Itu normal. Tapi jangan letakkan kekurangan itu sebagai batu besar di depan kita. Kita kena besarkan apa? Besarkan kekuatan kita. Besarkan kekuatan yang ada pada anak-anak. Kita ada, ambillah 4 orang anak. Ada lelaki, ada perempuan sebagai contoh. Ada anak yang memang brilliant. Dia tengok je sekali, dia dah boleh pick up, tangkap, hafal, dapat, faham sebagainya. Ada anak yang lambat. Ada anak jenis yang dia jenis suka membaca, hafal, baru dia boleh faham. Ada anak-anak jenis yang dia tak boleh hafal, dia buka buku, dia baca tulisan yang macam-macam, banyak tu, dia rasa nak ngantuk, nak lena, macam-macam. Sedangkan daripada ibu bapa yang sama, tetapi kekuatan dan kekurangannya ada pada anak-anak ni. Kita cari kekuatan dia. Kalau dia jenis yang visual, dia tengok, dia boleh dapat, dia boleh pick up. Ada anak jenis membaca, baru boleh dihadam. So kita tumpu kepada kelebihan dia, jangan tumpukan kekurangan dia. Sama juga kalau kita jadi kalau bekerja, kebanyakan pegawai yang berjabatan yang lebih besar, dia menggunakan pilot, pemandu. Kalau nak minta pegawai-pegawai ni
Contoh kita pergi Kuala Lumpur, nak pergi ke Johor, nak pergi ke Melaka, ke Kelantan, Terengganu, boleh pergilah kan. Tapi kalau kita pergi bersama pilot, perhatikan kelebihan yang ada pada pilot, pada pemandu-pemandu ini, pergilah mana rata ceruk pun dia boleh sampai dan dia tahu, dan dia boleh set masa yang bos dia nak, pegawai dia nak. Betul tak? Itu kekuatan dia. Jangan cari kelemahan dia. Bila kita cari kelemahan, kita akan jumpa kelemahan. Kelemahan kita pun kita akan jumpa kalau kita cari. Kalau kita besarkan kita punya kelemahan, maka dia akan jadi besar. Tapi kalau sebaliknya kita besarkan kita punya kekuatan, sama juga kesannya, kita akan nampak kelebihan tu, kekuatan itu membesar. Dan kita boleh perform, kita boleh deliver, kita boleh sampaikan dengan lebih baik. Jadi kenapa memilih kelemahan kalau kita boleh memilih kekuatan? Kenapa kita memilih untuk berada di tahap yang biasa, sedangkan kita boleh lebih lagi dari kebiasaan? Kalau kita mencuba satu perkara yang baru dari luar kebiasaan dan kita berjaya, insya-Allah kita akan rasa nikmat kejayaan sesuatu yang baru dan kita boleh share kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Kalau tuan-tuan puan-puan suka dengan saya punya perkongsian kekuatan versus kelemahan, cari kekuatan, jadikan kelemahan sebagai check and balance. Insya-Allah moga bermanfaat. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.